Dan untuk selanjutnya, sebelum kita menyaksikan pertandingan akhir di Kibarat pada malam ini untuk memilih Johan bagi Karnival Seni Budaya Kelantan 2014, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Amar bin Abdullah, Timbalan Menteri Besar Kelantan, untuk menyampaikan ucapan perasmian penutupnya. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya dihormati pengerusi majlis, Yang Berhormat Datuk Major Anizam bin Abdul Rahman, Esko Pelancongan Kebudayaan dan Warisan Negeri Kelantan, Yang Berhormat Dr. Ramli bin Mamat, Esko Pembangunan Belia, Sukan dan NGO, Yang Berhormat Datuk Hassan Mahmud, Timbalan Pengurusi Esko Pelancongan, Yang Amat Berusaha Haji Adnan bin Hussein, Yang Dipertua Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam, Yang Amat Berusaha Dr. Cik Hamad, Cik Muda, Ketua Jajahan Tanah Merah, Dev-Dev Jemputan, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini, iaitulah malam terakhir program Karnival Seni dan Budaya Negeri Kelantan yang telah bermula daripada 5 hari bulan yang lepas, dan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Datuk Major Anizam tadi, dalam tempoh beberapa hari ini beberapa bentuk program telah berlangsung yang menyentuh berbagai aspek seni dan budaya yang ada dalam negeri Kelantan ini. Kita sebagai rakyat Kelantan merasa gembira dan merasa bangga kerana kita Kelantan ini terkenal di negara Malaysia ini dan juga di dunia sebagai salah satu negeri yang istimewa dengan seni dan budayanya sendiri. Sebab tu saya sebut beberapa kali dalam program-program yang terdahulu, kalau slogan Malaysia Truly Asia yang dicanangkan oleh pihak kerajaan untuk menarik pelancong ke Malaysia, iaitu Malaysia Truly Asia. Malaysia ini adalah benar-benar melambangkan kehidupan di Asia. Maka kita Kelantan ini boleh kita sebut sebagai Kelantan Truly Malaysia. Kelantan adalah Malaysia yang sebenar, kerana seni dan budaya bangsa Melayu yang merupakan penduduk asal dan penduduk teras Malaysia ini terhimpun ataupun berada di negeri Kelantan. Dan kalau siapa-siapa yang nak tengok tentang seni dan budaya orang Melayu yang beraneka, dia boleh tidak kena mari ke negeri Kelantan. Dari semua segi kita tengok, bukan hanya dalam seni yang biasa, iaitulah seni muzik dan sebagainya, tetapi dari segi semua cara berfikir, cara hidup, cara berpakaian, cara bergaul, semuanya adalah mencerminkan suatu keistimewaan dan keunikan yang hampir tidak kita jumpai di tempat-tempat yang lain. Walaupun mungkin dalam program Karnival Seni dan Budaya selama beberapa hari ini
menyentuh dalam aspek-aspek yang terpilih. Dan kalau kita tengok tadi tumpuannya kepada seni suara dan juga seni silat. Tetapi kita sendiri di Kelantan ini, kita mempunyai banyak keistimewaannya. Dan satu keistimewaan yang paling besar bagi budaya negeri Kelantan ini ialah teras kepada kebudayaan ini ialah Islam. Hak ni hak paling istimewa sekali. Cara budaya berpakaian, seni masuk ke seni suara dan sebagainya berasaskan kepada agama Islam, walaupun ada sebahagian daripada seni dan budaya ini tidak menepati kehendak syarak. Sebab itulah apabila yang berhormat Datuk Bentara Setia, Tok Guru, Menteri Besar dulu, naik jadi Menteri Besar, dia meletakkan garis panduan kepada kita dalam kita melangsungkan seni dan budaya. Kita kena tapih, ada benda yang sesuai dengan syarak dan ada benda yang tidak sesuai dengan syarak. Maka sebab itulah ada sekat-sekat larangnya kepada aspek-aspek seni dan budaya yang tertentu. Ada yang kita minta supaya disesuaikan dengan agama. Sebagai contohnya wayang kulit, dikir barat. Dan ada benda-benda seni itu yang mungkin tidak dapat disesuaikan dengan agama kerana asal-usul dia. Asal-usul dia tu tidak daripada agama kita, ataupun kerana ikatan dia yang kuat dengan tradisi yang kita tidak dapat pisahkan. Sebagai contohnya mungkin Mak Yung. Kerana Mak Yung ni bukan mari daripada masyarakat Melayu yang sebenar, tetapi berasal daripada masyarakat Siar yang berkait rapat dengan kepercayaan dan juga budaya agama yang ada pada mereka. Jadi inilah asas yang kita tengok. Pada mereka awal dulu, banyak orang salah faham terhadap dasar kerajaan dan juga pendirian Tok Guru. Sehingga ada orang menuduh kerajaan Kelantan ini cuba mematikan budaya. Mematikan budaya dan menghapuskan kesenian yang ada di negeri Kelantan. Sebenarnya tujuan kerajaan meletakkan syarat-syarat dan peraturan ialah untuk memurnikan, untuk membersihkan seni dan budaya ini biar kena dengan kehendak agama. Biarlah kita terlibat dalam seni ini menepati kehendak syarak. Kerana kalau kita terlibat dalam seni sesuai dengan kehendak syarak, kita bukan hanya boleh suka saja, tetapi insya-Allah usaha kita ni diberikan nilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa agama, dia boleh pahala. Walaupun kita boleh-boleh suka, kita boleh-boleh berehat, bawa keluarga mari ramai-ramai, bukan hanya sekadar kita berhibur, tetapi kita sebenarnya mendekatkan diri dengan agama dalam bentuk yang kita tidak nampak. Inilah tujuan. Kalau kita sebagai orang Islam, seluruh aktiviti hidup kita ni mestilah berasaskan kepada ajaran Islam. Kita makan, kita minum, kita berpakaian, kita bergaul, kita berekonomi dan sebagainya, biar kena dengan kehendak agama supaya ada nilai. Ada nilai daripada kegiatan hidup kita dan esok boleh menolong kita di akhirat. Kita meniaga sebagai contoh, hamba ambil masa sikit. Sebab peluang ni bukan senang nak jumpa. Sebagai contohnya meniaga. Meniaga ni memang antara tujuannya ialah untuk mendapatkan untung. Tak ada orang meniaga ni tak si untung. Ada orang kata meniaga cara Nabi, betul. Tapi Nabi pun dia untung. Dia meniaga untung. Sebab itulah Siti Khadijah suka kepada Nabi sehingga tawar Nabi ni jadi suami dia. Pasal bila dia hantar Nabi pergi meniaga, Nabi bawa untung. Jadi bila kita kata nego supaya Nabi bukan makna tak ambil untung. Tetapi untung itu dengan cara yang betul, dengan cara yang tidak menipu orang, tidak mengeksploit, tidak menyalahgunakan kedudukan yang ada. Maka sebab itu, nego ini sendiri, selain daripada kita mendapat keuntungan dunia, kalau kita buat dengan cara yang betul, kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Serupalah kita main ni, kalau kita tidak ikat dengan agama, kita main saja-saja main, buang masa, peluh dengan tak ada pasal. Tapi kalau kita ikat main tu dengan agama,
main itu sendiri bukan hanya memberi kebaikan dunia kepada kita, tetapi menghasilkan natijah-natijah ukhrawi ataupun natijah yang bersifat agama yang kita panggil pahala. Jadi ini cara ajaran agama kita, dan inilah yang cuba diterapkan oleh Yang Berhormat Tok Guru dulu waktu dia jadi Menteri Besar. Dan kita kajian yang ada di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Ustaz Datuk Ahmad Yaakob ni meneruskan dasar dan falsafah pentadbiran yang telah diletakkan oleh Tok Guru. Dan sebab itulah dalam fasa ini, dalam fasa yang kedua, dalam tempoh kajian PAH di Kelantan ini, kita cuba menonjolkan aspek seni dan budaya yang menepati dengan syarak. Kita tidak nak kita orang Melayu ni hilang seni dan budaya kita. Tapi kita nak orang Melayu kita, orang Islam di Kelantan terlibat dalam seni dan budaya sebagai orang yang beriman. Dan seni dan budaya dia tu menghasilkan pahala dalam hidup dia, bukan hanya suka-suka, bukan hanya buang masa saja. Inilah tujuan yang paling besar. Dan bangsa-bangsa yang besar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita tengok bangsa-bangsa yang hebat dalam dunia ni, dia tidak buang budaya dia. Jepun, salah sebuah negara yang hebat dalam dunia, di Asia ni, nombor satu di segi teknologinya, di segi sainsnya, di segi kemajuan Jepun ni. Tetapi Jepun sendiri, dia tidak mematikan budaya dia. Dia mengekalkan budaya dia dan menjadi salah satu orang kata ciri keistimewaan bangsa Jepun ini. Di segi cara dia berpakaian, di segi cara dia hidup, dia amal walaupun dalam kehidupan yang moden. Maka kita nak juga kita di Kelantan secara khususnya supaya kita boleh berkembang bersama-sama dengan kemajuan ini, tetapi dalam masa yang sama kita tidak meninggalkan budaya kita dan seni kita di belakang. Tetapi kita seiring dengan memastikan supaya seni dan budaya kita ni menepati syarak, supaya hidup kita ni ada nilai pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah saya bagi pihak kajian mengucapkan tahniah kepada pihak penganjur, terutamanya Yang Berhormat Datuk Major, Yang Berhormat Datuk Hassan Mahmud sebagai timbalan dia, dan agensi yang terlibat secara langsung, TIC, MPKB, majlis-majlis daerah dan semua pihak yang terlibat dalam program ini. Mudah-mudahan usaha kita yang sedikit ini akan dapat membimbing masyarakat dan mencetuskan perubahan-perubahan yang lebih besar pada masa-masa akan datang. Kita merasa bangga kerana penyertaan yang ramai, dan di mana yang disebut oleh Yang Berhormat Datuk Major tadi, dalam karnival silat baru ni sampai 400 orang peserta yang hadir, bukan hanya daripada negara kita tetapi juga daripada negara jiran Indonesia dan juga Thailand. Dan kita harap program seperti ini boleh kita adakan pada masa-masa yang akan datang dengan menarik penyertaan yang lebih besar, terutamanya daripada masyarakat tempatan kita. Anak-anak muda terutamanya, KJL amat mengharapkan supaya generasi muda kita ini tidak membuang seni dan budaya kita, bahkan mereka menjadi penerus kepada seni dan budaya yang ada. Sebab kalau kita tengok ada sebahagian daripada kebolehan kita orang Kelantan ni tidak ada pewaris. Sebagai contoh hamba sebut kemahiran untuk menenun kain songket. Lah ni hak pandai buat kain songket ni orang tua-tua. 2-3 orang lagi tinggal. Hamba pernah pergi jumpa buah, dia kata orang muda lah ni tak minat nak belajar untuk menenun songket. Jadi kita bimbang kalau siapa masa orang lama-lama yang mahir dalam songket ini meninggal dunia, tak ada orang nak sambung kerja dia tu. Sedangkan songket Kelantan ni antara songket yang terbaik. Batik kita antara yang terbaik. Tapi alhamdulillah lah batik ni ramai orang yang terlibat melukis batik dan sebagainya. Tapi songket kita sekarang ni agak ketinggalan dan hampir tidak ada pelapis kepada kemahiran menenun songket. Jadi ini antara kebimbangan kita sebagai kajian. Kita takut suatu masa pupus kemahiran membuat kain songket di negeri Kelantan sehingga kita terpaksa bergantung kepada luar daripada Kelantan. Jadi ini hamba harap boleh diberikan perhatian
oleh semua pihak, terutamanya generasi muda kita. Dan biarlah kita orang muda dalam keadaan kita moden sekalipun, kita tidak meninggalkan seni dan budaya kita yang sebenarnya lebih baik daripada seni dan budaya yang ditiru daripada masyarakat luar, terutamanya daripada barat. Kerana barat ni budaya dia budaya yang lahir daripada kekacauan fikiran, kecelaruan dia dalam hidup. Sedangkan kita orang Melayu, budaya kita lahir daripada penghayatan dia terhadap agama, terutamanya agama Islam. Jadi itu perbezaan yang besar. Di barat kalau kita buat kajian, kita baca tulisan-tulisan, seni-seni yang muncul di barat ni, terutama pada abad moden, ialah seni yang lahir daripada kecelaruan dan kekeliruan hidup masyarakat. Sebagai contoh, hamba sebut sikit sebelum berhenti. Music rock sebagai contoh, music rock, music hip hop, seni lagu hip hop, rock ni kalau kita baca, mari daripada kekacauan nilai dalam masyarakat, kecelaruan masyarakat barat berhadapan dengan perkembangan zaman, terutamanya dengan kemajuan sains dan teknologi, sehingga tubik muzik-muzik yang lebih kepada sikap orang putih kata rebellious. Dia menentang perkembangan yang ada. Sebab tu music rock sebagai nama pun tak berapa sesuai, rock kerah batu buat kata orang boleh. Tapi muzik itu memang tidak sesuai sebab latar belakangnya mari daripada kekacauan nilai. Ya kita guna istilah sosiologinya kekacauan nilai. Nilai yang celaru dalam masyarakat sehingga melahirkan aliran-aliran muzik yang tak apa-apa. Sedangkan muzik dalam Islam ni ialah untuk merehatkan minda kita, untuk menenangkan jiwa kita. Itulah tujuan muzik. Tapi kalau kita dengar muzik kita kau serabut, nak tidur tak boleh, tidak tercapai tujuan muzik. Dan seni dan muzik ni benda yang sifat dengan manusia tak boleh tinggal. Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab dia sebut, manusia ni dia kata, kalau tidak tersentuh hatinya mendengar kicauan burung, desiran angin, aliran air di sungai, maka orang ni hatinya mati. Kata Imam Ghazali, dia dengar burung berkicau, dia dengar desiran angin, dia dengar air mengalir dari sungai, tak terasa apa satu. Maka Imam Ghazali kata orang ni hati mati. Maknanya kita, jiwa kita manusia ni dekat dengan seni, dengan muzik. Sebab itulah Islam tidak sekat terus. Islam tidak mengharamkan muzik secara total. Tetapi apa yang ditolak oleh Islam ialah seni, budaya, muzik dan sebagainya yang bercanggah dengan syariat, yang bercanggah dengan nature ataupun sifat tabi'i manusia yang ada. Jadi hak inilah saya sengaja sebut dengan panjang sikit supaya kita boleh faham, terutamanya mereka yang bergerak dalam bidang seni, dalam semua segi seni, tak kira seni lukis, seni berapa pun, supaya dia boleh memahami pegangan kerajaan dan dasar yang diletakkan oleh kerajaan. Kerajaan tidak berhasrat untuk mematikan seni dan budaya, tetapi ialah kerajaan berusaha untuk memurnikan seni dan budaya ini supaya bertepatan dengan syarak, agar aktiviti kita dalam seni dan budaya ini ada nilainya dari segi agama dan diberi harga oleh Allah Subhanahu wa taala dan boleh menjadi bekalan kita di akhirat. Jadi itulah saya rasa apa yang saya nak sebut lebih kurang pada malam ini, mudah-mudahan boleh memberi manfaat kepada kita semua. Dan sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada Jawatankuasa Pelancongan Kebudayaan dan Warisan dan semua pihak yang terlibat menjayakan karnival seni dan budaya pada tahun ini di Kelantan ini, dan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa, adik kakak yang hadir pada malam ini, pada malam-malam yang lepas, mudah-mudahan insya-Allah kehadiran kita diberikan nilai dan ganjaran yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usaha dan ikhtiar kita untuk memartabatkan seni dan budaya yang menepati dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucapan yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Amar Ni Abdullah, Timbalan Menteri Besar Negeri Kelantan Darul Naim. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih.